Hai Sal, lama tak jumpa. Apa khabar? Fit. Ya, lama tak jumpa. Saya sihat. Wah, dah jadi inspektor awak sekarang ya? Ya, ini kan cita-cita saya. Lagipun awak tahulah, ayah saya amat menggalakkan saya menceburi bidang ini. Dia mahukan saya mengikut jejaknya sebagai anggota polis. Jadi saya ni bolehlah diibaratkan ke mana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi. Betul tak? Betul tu, Fit. Beruntung awak. Saya masih belum bekerja. Saya sekarang masih mencari pekerjaan yang bersesuaian dengan kelulusan dan minat saya. Sabarlah Sal, terdapat banyak jenis pekerjaan. Cuma awak perlu lebih bijak untuk memilihnya. Pemilihan pekerjaan. Jenis-jenis pekerjaan di Malaysia. Pada umumnya, di Malaysia terdapat 3 sektor ekonomi yang boleh diusahakan oleh individu untuk memperolehi pendapatan. Sektor-sektor ini terdiri daripada sektor utama, sektor kedua dan sektor ketiga. Memadankan jenis-jenis pekerjaan dengan sektor ekonomi. Kita boleh memadankan jenis pekerjaan dengan 3 sektor ekonomi, iaitu sektor utama, sektor kedua dan sektor ketiga berdasarkan aktiviti-aktiviti yang dilakukan dalam sektor tersebut. Klik pada setiap sektor untuk penjelasan. Sektor utama. Sektor ini juga dikenali sebagai sektor primer atau ekstraktif. Aktiviti sektor ini melibatkan pengeluaran secara langsung bahan mentah seperti mengekstrak hasil mineral dari bumi, menanam atau menternak. Jenis sektor ekonomi ini adalah seperti pertanian, pengurus ladang, pekerja ladang, pekebun kecil, dan pesawah. Penternakan, penternak ayam, pengurus pusat ternakan, perikanan, nelayan, anak kapal, perhutanan, pembalak, pengumpul rotan, perlombongan dan kuari, pelombong biji timah, jurutera petroleum, penggerudi. Sektor kedua. Sektor ini juga dikenali sebagai sektor sekunder. Sektor ini melibatkan kegiatan penggunaan atau pemprosesan barang yang telah dikeluarkan oleh sektor utama. Ia melibatkan pengeluaran barang siap atau barang separuh siap. Sektor ini melibatkan pekerjaan dalam sektor perindustrian dan pembinaan. Contoh pekerja sektor ekonomi perindustrian adalah seperti operator pengeluaran, penyelia kilang, kerani kilang, pengurus kilang, dan jurutera pengeluaran. Manakala contoh pekerja dalam sektor ekonomi pembinaan ialah seperti penyelia pembinaan, pemaju perumahan, pekerja pembinaan, jurutera pembinaan, arkitek, kontraktor pembinaan, dan pengubah suaian. Sektor ketiga. Sektor ketiga ialah sektor yang penting dalam memberi sokongan terhadap kemajuan ekonomi. Sektor ini dikenali sebagai sektor perkhidmatan.
Jenis perkhidmatan dalam sektor ketiga adalah perkhidmatan persendirian, pengangkutan, perhubungan, pergudangan, pemborongan dan peruncitan, hotel dan restoran, insurans dan keuangan, hartanah, sosial dan perkhidmatan awam adalah antara perkhidmatan dalam sektor ketiga di Malaysia. Klik pada setiap sektor ekonomi untuk melihat contoh pekerjaan. Perbandingan peluang kerjaya dan pekerjaan mengikut sektor ekonomi. Dalam ketiga-tiga sektor ekonomi, iaitu sektor utama, sektor kedua dan sektor ketiga, terdapat beberapa perbandingan yang dapat dilihat dari beberapa aspek, merujuk kepada jadual berikut. Aspek pertama ialah upah wang. Di sektor utama, aspek upah wang adalah rendah. Di sektor kedua adalah di tahap sederhana, manakala di sektor ketiga, aspek upah wang adalah tinggi. Sektor utama amat dipengaruhi oleh keadaan cuaca. Sektor kedua pula seperti dalam sektor pembinaan, kadang-kadang ia dipengaruhi oleh keadaan cuaca, tetapi dalam sektor ketiga, ia tidak dipengaruhi langsung oleh faktor cuaca. Oleh itu, pekerja di sektor utama memperoleh tingkat pendapatan yang tidak stabil, manakala pekerja di sektor kedua memperoleh tingkat pendapatan di tahap sederhana berbanding dengan pekerja di sektor ketiga yang memperolehi tingkat pendapatan yang stabil. Aspek kedua ialah faedah sampingan. Di sektor utama, faedah sampingan yang diterima adalah kurang berbanding di sektor kedua, di mana faedah sampingan yang diterima adalah di tahap sederhana, manakala sektor ketiga pula menerima faedah sampingan yang lebih banyak dan menarik. Aspek ketiga ialah suasana tempat kerja. Suasana tempat kerja adalah tidak selesa bagi sektor utama, sederhana selesa bagi sektor kedua, dan sangat selesa bagi sektor ketiga. Aspek keempat ialah kelayakan. Sektor utama tidak memerlukan kelayakan akademik yang tinggi dan khusus, manakala sektor kedua memerlukannya pada tahap sederhana tinggi dan khusus. Untuk sektor ketiga, ianya lebih memerlukan kelayakan akademik yang tinggi dan khusus. Aspek yang terakhir ialah contoh pekerjaan. Contoh pekerjaan dalam sektor utama ialah penoreh getah dan nelayan.
Operator kilang dan buruh pembinaan pula adalah contoh pekerjaan dalam sektor kedua, manakala sektor ketiga pula melibatkan contoh pekerjaan seperti pakar perunding dan akauntan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan pekerjaan. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi pemilihan pekerjaan. Antara faktor utama ialah upah wang dan faedah sampingan. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi pemilihan pekerjaan ialah minat, suasana tempat kerja, kelayakan akademik dan kemahiran, pengalaman, jarak, prospek pekerjaan, keadaan ekonomi semasa, waktu bekerja dan pengaruh keluarga. Perhatikan kedua-dua suasana tersebut. Adakah suasana tersebut akan mempengaruhi anda dalam memilih pekerjaan? Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, apakah sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan pekerjaan, teruskan pembelajaran anda. Klik pada setiap faktor untuk penjelasan. Antara faktor utama ialah upah wang dan faedah sampingan. Upah wang. Upah wang ialah kadar upah atau gaji yang boleh diperolehi dalam bentuk wang mengikut harga semasa pada tahun dan masa tertentu. Semakin tinggi upah wang, semakin banyak individu yang ingin menceburi pekerjaan tersebut. Kadar upah wang atau gaji yang boleh diperolehi bergantung kepada jenis pekerjaan, taraf kelayakan, pengalaman, kecekapan, kemahiran, latihan, tanggungjawab dan peranan kesatuan sekerja. Kadar upah wang juga ditentukan melalui permintaan dan penawaran buruh tersebut dalam pasaran. Faedah sampingan. Faedah sampingan merupakan pelbagai jenis kemudahan yang disediakan oleh pihak majikan secara percuma kepada pekerjanya. Contohnya ialah bonus, perubatan percuma, kemudahan pinjaman, subsidi dan cuti. Subsidi dan cuti yang dimaksudkan adalah seperti subsidi makanan, tempat tinggal, kenderaan, cuti tahunan dan cuti bersalin. Segala kemudahan yang ditawarkan oleh majikan ini amat mempengaruhi pemilihan pekerjaan oleh individu. Faktor kedua. Faktor lain yang mempengaruhi pemilihan pekerjaan ialah minat, suasana tempat kerja, kelayakan akademik dan kemahiran, jarak, prospek pekerjaan, keadaan ekonomi semasa, waktu bekerja dan pengaruh keluarga. Klik pada setiap faktor untuk penjelasan.